Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahu Allahu al-yaqin. Amma ba'd. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الناس اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala beri kita, saya dan tuan-tuan, ruang dan peluang untuk kita sama-sama tafaqquh dalam agama, berada dalam majlis ilmu, majlis yang mana kita akan berbincang mengenai ahadits al-ahkam, hadis-hadis hukum yang telah dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang telah mengumpulkan hadis-hadis rawahu al-Bukhari wal Muslim, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Dan tuan-tuan, kita sepatutnya kita dah masuk sampai bab apa tah kita baru habis bab apa tah dulu tuan-tuan? Waktu solat. Jadi saya malam ni kemungkinan ataupun saya kira baiklah kalau kita masuk terus langkau kepada bab puasa. Ada hadis beritahu? Tak ada. Okey, saya beritahu tadi. Kalau elok saya cadangkan sebab kita masuk pada bab puasa. Sebab kita nak masuk Ramadan dah ni. Ramadan nak dekat, Ramadan nak datang. Jadi kita masuk bab puasa, insya-Allah kita akan mengkaji hadis-hadis berkaitan bab puasa. Kitabus Siyam. Dia jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan saya elaklah. Dia lepas bab belakang sikit. Saya hari ni letih sikit senaknya. So saya hari ni daripada pagi pukul 9 sampai pukul 1 kelas PhD. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6 untuk kelas lagi. Balik rumah saya kemas rumah sikit. Saya seorang. Setengah bujang. Rumah balik kampung. So esok nak ambil depa lah. Lagi kalau rumah sepah lagi bising pula kan. Main besar. Bukan takut bini, sayang bini. Jadi kita kemas elok-elok, cadar tukar semua, vacuum semua, balik sedap mata mandang. Okey. Jadi itu letih sikit malam ni. Jadi tak apalah, sedikit saja tu. Kalau nak dibandingkan keletihan para salafus salih. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lah kita santai-santai ajalah. Kitab As-Siyam. Kitab bab berpuasa. Tuan-tuan, berpuasa ni subhanallah antara ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi tanpa dihitung, tanpa ada had maksimum. Sedangkan amalan-amalan lain dia akan digandakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, setiap amal ibnu Adam itu akan digandakan daripada 10 hinggalah ke 700 kali ganda. Ila 700 da'fin. Sehinggalah ke 700 kali ganda. Melainkan as-siyam, illa as-siyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah SWT. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li wa ana ajzi bihi. Dia tinggalkan makanan, dia tinggalkan minuman, dia tinggalkan syahwat dia kerana aku, maka aku akan bagi tanpa ada had maksimum.
sejuta, berjuta-juta bagi pahala digandakan. Itu adalah fadilat puasa. Yang mana kita akan berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan. Jadi apalah kiranya kalau kita belajar bab puasa. Sebab tuan-tuan kata Umar bin Abdul Aziz ketika mana dia menulis surat kepada penduduk Madinah, dia pesan kepada penduduk Madinah, kata dia, man ta'abbada min ghairi ilmin fakana yufsidu akthar mimma yuslih, kata dia. Barang siapa yang beribadah, man ta'abbada min ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, dia akan buat kerosakan, sesungguhnya dia sedang melakukan kerosakan lebih banyak daripada melakukan islah, kebaikan. Sebab itu kita belajar. Jadi tapi masalahnya kita kadang-kadang orang Melayu ni, dia bila dah, bukan orang Melayu saja, ramailah, bila dia dah buat baru dia tanya, ustaz, dia kata, saya semalam dah jatuhkan talak kat isteri saya, apa hukum? Sebelum tu dia tak tahu. Ustaz, semalam saya dah bersama dengan ini, apa hukum? Dia dah buat dulu. Sebelum tu dia tak mau belajar. Bila dah jadi baru bertanya. Ala kullin, itulah yang dipesan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahawasanya dia suruh belajar, tafaqquh fid din. Tuan-tuan, oleh itu suka saya sama-sama kita murajaah lah. Saya sendiri pun membaca balik, kita pun sama-sama berulang kaji bab puasa. Hadis yang pertama dalam bab puasa. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisaumin yawmin wala yawmain illa rajulan kana yasumu sauman falyasum. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu la taqaddamu, janganlah kamu mengawalkan mengawalkan bulan Ramadan dengan puasa. Sama ada satu hari bisaumin, sama ada satu hari ataupun 2 hari. Tak boleh. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi rukhsah, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi rukhsah, illa rajulan kana yasumu sauman falyasum. Melainkan apabila ada orang lelaki, dalam hadis ni lelaki, tetapi juga diaplikasikan kepada perempuan. Melainkan seorang lelaki dia dah biasa puasa, jatuh hari itu. Contohnya dia puasa hari Isnin Khamis, ataupun dia puasa Daud, puasa Nabi Daud, ataupun dia puasa Isnin Khamis. Khamis tu jatuh sehari sebelum Ramadan. Boleh tak dia puasa? Jawapan dia, boleh. Tidak ada masalah. Dia puasa Daud, hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, lepas tu buka balik. Jatuh hari yang puasa tu sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Maka boleh tak dia berpuasa sunat ketika itu? Maka dibolehkan. Yang tidak diboleh ataupun yang dilarang dalam ini, yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini ialah orang tu dia tak pernah puasa, tiba-tiba dia satu hari sebelum bulan Ramadan, start 1 Ramadan, 29 Syaban dia pergi puasa, ataupun 2 hari sebelum tu 28 Syaban dia pergi puasa. Maka ini dilarang oleh Nabi, sebab seolah-olah kita mengawalkan Ramadan. Melainkan apa tadi tuan-tuan? Melainkan orang tu dah biasa puasa, dah biasa puasa sunat yang mana jatuh pada hari itu. Ataupun kalau dia puasa wajib, tidak ada masalah. Dia nak ingat esok, ada satu lagi puasa aku tak qada lagi ni. Perempuan lah selalunya, ataupun lelaki. Jadi tidak ada masalah kalau dia nak puasa 2 hari ataupun satu hari. Okey, boleh faham Dan seterusnya, hadis yang seterusnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftaru fa in ghumma 'alaikum faqdaru lah. Daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kamu melihat apa? Kamu melihat hilal, anak bulan. Pada zaman dulu atau hatalah zaman sekarang, dan masih diaplikasikan di negara Arab. Di Arab Saudi, bagaimana dia nak start puasa ataupun nak raya adalah dengan melihat hilal, anak bulan.
Kalau ada nampak anak bulan, maka start puasa. Macam itulah dia, nampak anak bulan raya. Dan begitulah kata Nabi SAW, kalaulah kamu idza ra'aitumu fasumu, kalau kamu nampak Sya'ban, 29 Sya'ban ni, 29 Sya'ban teropong bulan. Oh nampak anak bulan, maka puasalah esok. Walaupun baru 29 Sya'ban, tak cukup 30 Sya'ban. Tapi dah nampak anak bulan, puasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau kamu nampak iftar. Iftar kat sini maksudnya raya. Bukan iftar yang kita makan tu. Fa'aftiru maksudnya esok raya. Kalau nampak anak bulan nak raya. Tapi ada kalanya kata Nabi SAW, fa in ghumma alaikum faqdirulah. Kalau ghumma ni maksudnya mendung, tak nampak bulan, ditutup oleh awan. Macam mana? Macam mana? Nabi kata faqdirulah. Maka kamu cukupkan bilangan bulan. Puasa 30 hari. Maknanya Sya'ban 30 hari, lepas tu baru Ramadan. Walaupun pada asalnya tiba-tiba kod-kod memang ada hilal, tapi pasal tak nampak. Pasal tak nampak, maka di sini ada kaedahnya, iaitulah cukupkan 30 hari Sya'ban. Tapi tuan-tuan, kita dekat Malaysia ni kita tengok bulan ke kita ikut kalender? Kita ikut bulan ke kita ikut kalender? Kita daripada dulu memang duk teropong bulan, tak pernah nampak pun. Memang tak pernah nampak tuan-tuan. Itu sekadar kita punya adat dia. Dengan ini apa dia punya ayat dia? Mohor diraja apa benda lah kan. Mengumumkan bahawasanya dia dah teropong hari tu, tak nampak pun tuan-tuan. Mana nampak? Kat Malaysia ni penuh dengan awan, tak nampak, susah. Dekat Saudi tu nampak lah, awan tak ada, clear bulan, insya-Allah nampak. Tapi kita tak nampak. Cumanya kita gabung, kita just buat syarat. Nak ambil sunnah, okey lah. Tapi last kali kita ikut kalender juga. Kita ikut kalender satu Ramadan. Okey, baik. Fa in ghumma alaikum faqdirul, itu maksud dia. Dalam riwayat yang lain, fa in ghumma alaikum, kalaulah mendung, maka fa akmilu iddatu Sya'ban 30. Maka kamu sempurnakan hari Sya'ban tu 30 hari. Baru lepas tu satu Ramadan. Dan ini kalau berlaku dengan melihat ru'yah. Dengan ru'yah tu hilal. Itu ada dua cara kan. Kita nak isbatkan bulan Ramadan ataupun isbatkan raya dengan dua cara. Satu ru'yah, satu lihat anak bulan, satu lagi dengan ilmu yang kita panggil ilmu astrologi. Astrologi ke? Ilmu bulan lah. Ilmu bulan bintang. Ilmu mengira ni. Mengira. Kalender lah kita kena senang. Okey, riwayat yang lain, hadis yang seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, saya cepatkanlah sebab kalau ada faedah panjang kita stop. Daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahur, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Tuan-tuan, ini alhamdulillah tuan-tuan, kita ni kadang-kadang waktu ni lah kita nak latih diri kita. 30 hari itu kita payah bangkit subuh, dan inilah waktunya. Tapi sayang 1000 sayang, kadang-kadang orang ada bangkit sok lah bahasa utara, bangkit sahur, maka dia tidur balik. Allahu Akbar. Walhal dia dah bangkit sahur tu, bangkit sahur lah, bangkit sahur. Dia nak bunyi sok juga. Kalau bangkit sahur tu, dia boleh terus pergi ke masjid. Sebab itulah kata Nabi, nanti kita akan lalu, Nabi suruh melewat-lewatkan bersahur. Sesungguhnya Nabi, antara sunnah ialah melewatkan sahur dan menyegerakan buka puasa. Sebab apa? Di situ ada keberkatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa ada keberkatan? Sebab di situlah nanti bila kita bersahur ada kekuatan di siang hari. Ini tak sahur kelepek je siang hari. Kenapa yuk? Katanya. Allah lapar benar katanya. Pasal apa lapar? Tak sahur. Atau idaklah buat kerja, assignment tak buat. Kerja pun malas. Jadi kenapa duk kelepek? Rupanya tak sahur. Jadi di situ ada keberkatan dalam sahur.
Dan begitu juga kalau kita lihat biasa di negara Arab dan juga negara kita, bila waktu Ramadan adanya sahur, ketika itulah barulah masjid boleh penuh. Dan di situlah kita boleh latih untuk bangun awal. Tuan-tuan, Ramadan ni kalau kita guna sungguh-sungguh, tuan-tuan, subhanallah, kita akan keluar daripada madrasah Ramadan. Ramadan ni saya ibaratkan sebagai madrasah lah. 30 hari tu kita keluar, kita akan dapat sijil. Kalau macam masuk universiti, 4 tahun kita akan dapat sijil baccalaureate, sijil degree. Masuk madrasah Ramadan, kalau betul-betul kita ikut sistemnya madrasah Ramadan ni, maka kita akan keluar jadi orang yang mukmin. 30 hari itu biasa. Okey, hadis yang seterusnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid ibn Thabit qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qala Anas qultu li Zaidin kam kana bainal adhani was sahur qala qadra 50 ayah. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Zaid bin Thabit, salah satu orang penulis wahyu. Dia kata tasahharna ma'a Rasulillah, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika, kemudian kami pun bangun nak pergi ke solat. Maka Anas pun bertanya, berapa kadar jarak antara azan dengan sahur? Maka kata Anas bin Malik, kata Zaid bin Thabit, qadra 50 ayah. Kadarnya ialah 50 ayat. 50 ayat tu panjang tak, tuan-tuan? Panjang tak? Panjang tu. Kalau dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan buka 50 ayat, dia muka surat ke-8. Tak silap saya, wa idh najjaynakum min ali fir'aun wa idh najjaynakum min ali fir'aun, apa ayat dia tu? Muka surat ke-8 kalau tak silap. Muka surat 8 panjang tu. 8 muka surat tu berapa minit? Kalau satu muka surat. Satu muka surat kita baca dengan tartil lebih kurang dalam 5 minit. 5 kali 8 berapa? 40 minit. 40 minit. Oi, lama tu. 40 minit, makan 40 minit. Ya ke Nabi makan 40 minit? No, tuan-tuan. Hadis kat sini diterangkan dalam hadis riwayat yang lain, yang dekat sini dia kata azan kan, antara azan dengan sahur. No. Azan kat sini bukan maksudnya azan tu azan Allah, azan orang panggil solat tu, tapi maksud kat sini adalah iqamat. Maksud azan kat sini adalah iqamah. Dalam riwayat yang lain diterangkan. Nabi, orang tanya berapakah waktu antara iqamah dengan sahur. Maka memang lagi panjang lah. Sebab tu lagi panjang, sebab iqamah lepas azan orang solat sunat. Lepas solat sunat, maka iqamat. Lepas iqamat baru solat. Maka memang panjanglah waktu tu. Namun kita boleh katakan Nabi SAW memang melewat-lewat. Dalam hadis ni kita dapat tahu faedahnya Nabi SAW melewat-lewatkan sahur. Melewat-lewatkan sahur. Dan juga faedah ialah kita dapat tahu bahawasanya Nabi SAW bersahur dengan para sahabat. Nabi bersahur dengan para sahabat. Dekat sini Nabi bersahur dengan siapa? Nabi bersahur dengan Zaid bin Thabit. Okey, hadis yang seterusnya, an Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah, dua-dua ni adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni ialah famous doa Ummu Salamah. Apa doa dia? Doa musibah. Tuan-tuan, kalau ditimpa musibah, elok doa tu. Doa dia, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu. Kemudian apa ya, tuan? Kalau ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kata Ummu Salamah, aku kematian suami aku Abu Salamah. Kemudian Nabi ajarkan doa ni, Ummu Salamah baca. Maksud doa ni apa, tuan-tuan? Wahai Allah, kau berilah ganjaran terhadap musibah yang aku timpa, wa khuluf li khairan minha, dan kau gantikan dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah baca doa ni. Bila Ummu Salamah baca doa ni, turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala suruh masuk Minang Ummu Salamah selepas dia dah habis iddah. Tuan-tuan, siapa yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak orang yang lebih baik daripada Nabi? Tak ada. Maka masya-Allah. Dan saya pernah
ajarkan, dan saya pernah pun, memang kita sendiri pun sama jugalah, kehilangan macam-macam lah. Bila kita baca doa, insya-Allah dengan keyakinan yang betul, Allah bantu. Berlaku kat saya, berlaku dekat orang yang saya ajak. Ada orang dekat saya ajak doa ni waktu bawa umrah, dia hilang 2,000. Dia hilang 2,000. Saya kata, abang, dia kata, ni saya tulis kat dia, nah baca doa ni. Dengan yakin lah, dia pun baca doa. Esok tu dia kata, ustaz, dia kata ajib, dia kata. Oh tu, ajaib, dia kata. Kenapa? Dia kata, memang berkesan lah ustaz. Doa tu power lah. Ya, kenapa? Semalam dia kata, datuk, ada satu datuk tu lah, dua orang Sabah ke Sarawak. Datuk call, dia kata, dia marah saya dulu. Marah. Habis tu apa yang berkesannya? Dia marah saya pasal saya tak habaq pergi umrah. Dia tahu ni pun Melayu orang lain. Lepas tu apa dia buat? Dia bank in 4,000. 4K. Dia hilang 2,000. Dapat 4,000. Subhanallah. Saya pernah hilang phone. Saya baca doa tu. Balik-balik Singapura, mak mentua bagi duit. Noh, pak. Duit. Pergi beli phone. Yalah, kita student time tu kan. Jadi kita tak minta, mak kata, nah, bagi. Dia bagi sikit je. Dalam RM700. $700. Tapi tu dolar tuan-tuan. Dolar kali 3. Tak mau sampai 2,000. Beli phone. Belilah. Lagi canggih daripada hilang. Alhamdulillah. Banyak lagi lah kisah kalau kita nak cerita. Tapi tuan-tuan amalkan dan alamilah sendiri keajaiban dia. Yang penting yakinlah. Ini kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi SAW kana yudrikuhu al-fajar. Maksudnya tuan-tuan, pernah berlaku dengan Aisyah, ataupun pernah berlaku Aisyah dengan Ummu Salamah, ataupun pernah berlaku dengan kedua-dua, ataupun salah satu. Kana yudrikuhu al-fajar, dia Nabi SAW bangkit tidur dah fajar. Tak sempat nak mandi, tak sempat nak sok, tak sempat nak apa, mandi pun tak sempat. Bangkit-bangkit dah fajar. Apa yang Nabi buat? Nabi SAW terus sambung puasa. Summa yaqtasil wa yasum. Nabi mandi, Nabi sambung puasa. Dan ini apply terhadap sama ada sunat, puasa tatawwu' ataupun puasa wajib. Walaupun kita bangkit lambat, malam bersama dengan isteri, suami, ataupun dalam keadaan mimpi basah dan sebagainya, maka esok walaupun kita tidak sempat mandi, ataupun esok tak sempat sebelum fajar, bangun dah fajar, ataupun bangun dah habis fajar pun, contohlah, maka tapi kita boleh sambung puasa, tidak ada problem. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hadis ni best tuan-tuan. Hadis ni menunjukkan rahmat Allah Subhanahu taala terhadap orang yang pelupa. Lupa ni bagus tuan-tuan. Lupa ni okey, saya tanya tuan-tuan. Lupa ni bagus ke tak? Lupa ni bagus ke tak? Bagus tak lupa? Lupa adalah salah satu nikmat daripada Allah juga. Kalaulah kita ni Allah tak bagikan kita ni sifat lupa, maka kita orang duk khianat, kita duk ingat, duk terasa sampai habis. Tapi kadang kita dah lupa dah apa yang kita buat kita kan. Semalam bini kita duk bebel kat kita, rasa menyerap di darah kan. Hari ni lupa dah. Kan? Kita lupa tu senang nikmat. Tapi kalau lupa yang banyak itu musibah. Terlebih adalah musibah. Dan puasa lupa pun bagus. Lupa puasa. Dia makan, dia pergi buat Maggi, dia pergi makan, dia pergi minum, dia pergi taram segala banyak mak nenek. Kemudian puasa. Puasa dia kata. Bulan puasa ni. Pasal apa hang tak tegur? Tak apalah kata nak makan-makan. Itu ada masalah kita tuan. Kalau kita nampak apa kita nak buat? Adakah kita tegur atau biar dia makan? Kita tegur ataupun biar dia makan? Hadis ni kata tuan-tuan, fa inna falyutim saumahu, maka orang yang puasa dia lupa, kemudian dia makan dan minum, falyutim saumahu, maka dia perlu sambung puasa dia.
Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah bagi makan kat dia. Dan Allah bagi minum dekat dia. Sebab dia lupa, maka itu free gift kita panggil. Dia makan tu makan. Tapi kalau kita tegur dia tengah makan, tuan-tuan, hang puasa. Tengah makan sambal pula tuan-tuan. Nanya tuan-tuan. Jadi kita pun biar dulu Ustaz. Boleh tak biar? Biar dia sampai minum, hang puasa. Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu tuan-tuan? Kita biar dia. Boleh tak tuan-tuan? Ikut. Ya boleh tuan-tuan. Boleh. Tapi kita tengok macam kes macam kita tadi lah. Tengah dia makan sambal pedas-pedas tu, sekali kalau kita tengok lagi dia mudarat pada dia. Maka kita relax dulu, biar dia ingat sendiri. Kita pun pergilah lantak lah. Jangan duduk kat dia. Kita buat pergi lantak. Lagi kita pun rasa tak ni. Tapi kalau memang betul-betul dia dah buka KFC, kita tengok saja nak dajal, biar dia makan dulu. Biar dia makan. Lepas dia dah makan baru itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Itu kita kena tegur awal-awal. Dah beli elok-elok, hang puasa kan? Lah, sebab hang ingatkan. Okey. Tuan-tuan, kalaulah kita ditegur ada dalam mulut kita, maka kita luahkan balik. Riwayat luahkan balik. Kalau tertelan, hang puasa. Allah kata. Tertelan okey. Tapi kalau dalam mulut kita kena buang. Kita kena buang. Kalau telan juga batal puasa. Batal puasa sebab sengaja. Di sana ada hadis tuan-tuan, riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ini bab orang sahur. Nabi kata apabila kamu bersahur, kemudian kamu dengar idza sami'a ahadukum al-nida, kalau kamu dengar azan, suara azan, sedangkan wal ina fi yadikum, sedangkan ada air dekat tangan kamu ni, maka jangan letak, kata Nabi. Jangan letak, tapi minum. Walaupun dah azan. So boleh tak hukum dia? Tuan-tuan bisa dengar perbahasan ni? Boleh tak waktu kita sahur, tiba-tiba tengah sahur, ada makanan lagi tak habis lagi, maka ada azan, selagi tak habis azan kita boleh makan. Kemudian kita minum sampai habis. Boleh tak tuan-tuan? Jawapannya tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Hadis ni, yes, hadis sahih. Hadis ni adalah hadis riwayat Abi Daud juga Ahmad. Hadis yang sahih. Namun tuan-tuan, di sana ada hadis sahih yang lain. Nabi SAW bagi tahu hatta ayat Al-Quran. Allah beritahu apa? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyad, ataupun khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sehingga terbitnya fajar. Maksudnya bila terbit fajar tak boleh makan dan minum. Dalam riwayat dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya makan dan minumlah, kata Nabi, kulu washrabu, sehinggalah azan Abdullah, ketika azan Abdullah Ummi Maktum, tetapi Bilal azan, sebab Bilal azan yang pertama, bila Abdullah Ummi Maktum azan yang kedua, maka berhenti. Maka berhenti, tak boleh makan minum. Maka apa jawapan para ulama empat mazhab? Empat mazhab mengatakan tak boleh. Mereka mengatakan hadis yang saya baca awal-awal tadi adalah hadis yang telah mansukh. Hadis yang telah terlupus hukumnya. Apa buktinya? Adalah bukti-buktinya yang lain. Antaranya adalah hadis yang tadi. Hadis yang tadi. Hadis itu telah mansukh. Ataupun yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah, maksudnya muazzin dia azan awal. Fajar tak masuk lagi, dia dah azan. Waktu tu kita boleh minum lagi. Pernah Umar satu ketika dia tanya, dekat sini kita ada satu kaedah bahawasanya kita kalau syak masuk, syak tak masuk, dah subuh ke tak subuh lagi, maka kita boleh minum dan makan lagi. Kalau kita duduk syak lagi. Pernah Umar radhiyallahu anhu, dia dalam riwayat Al-Hakim, satu hari dia ambil air, satu pagi dia ambil air Zam-Zam. Kemudian dia tanya sahabat seorang, dah masuk fajar belum? Dia kata dah. Seorang lagi dia tanya, dah masuk fajar? Dia kata belum. Dia terus minum.
Sebab berlaku syak. Bila kita ada syak, maka kita ada kelonggaran di situ. Kita masih minum. Tapi ihtiyat, kita panggil ihtiyat ni berjaga-jaga. Janganlah kita buat macam tu. Melainkan kita dah bangkit. Bangun pagi tuan-tuan, bangun pagi kan. Bangun pagi. Tengok gelap lagi. Turun ambil air. Minum. Sekali pergi tengok. La ilaha illallah. Rupanya dah subuh. Tak apalah. Itu pun adalah hadiah. Waktu bulan puasa jangan tengok jam selalu. waktu nak buka puasa baru tengok jam. Waktu lain tu jangan tengok sangat. Okey, baik. Tuan-tuan, di sana ada dalam hadis ni dia bagi tahu bahawasanya kalau lupa, maka kalau lupa puasa dia tidak terbatal dan dia juga tidak perlu bayar kafarah. Tetapi apa pula hukum orang yang tersilap? Dia tengah tunggu, tiba-tiba Allahu Akbar, ambil terus makan. Rupa-rupanya jam azan kawan dia. Maka dia buka puasa tersilap. Maka di sini majoriti kata, melainkan mazhab Imam Ahmad, majoriti kata puasa dia batal. Tersilap menyebabkan puasa batal. Dan dia tak wajib kafarah. Confirm lah tak wajib kafarah. Okey, sebab ada wajib kafarah nanti ialah okey, kes ni pula. Bersama hubungan suami dengan isteri lupa. Depa dua-dua lupa. Bahawasanya dalam keadaan bulan puasa. Biasalah baru kahwin, semalam kahwin, esok puasa. Siapa suruh puasa? Nak kahwin bulan puasa. Jadi lupalah. Bangkit, lepas tu bangkit tengah malam, ngengok bersama dengan isteri. Dah habis ataupun tak sempat habis lagi. Oh, alamak, kita puasa ni. Ya ke bang? Kita puasa. Kita bulan puasa. Oh. Tak apalah, teruskan. Kalau teruskan, dosa besar. Nanti kita ada hadis dia, nanti kita bincang. Dosa besar. Kalau dia kena bayar, dia kena bebaskan hamba. Kalau tidak mampu bebaskan hamba, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa bulan turut, dia kena bayar fidyah kepada orang fakir miskin. Tetapi kalau dia lupa, adakah dia batal puasa dia? Di sini kita kata tak batal puasa. Majoriti juga kata tak batal puasa. Walaupun bersama dengan isteri, suami dengan isteri, lupa, tapi juga tak batal puasa. Kalau tak lupa, batal lah puasa, tuan-tuan. Okey, hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun. Ini hadis yang saya bagi tahu tadi. Faqala ya Rasulullah halaktu, faqala ma ahlakaka. Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Faqala Rasulullah hal tajidu ruqbatun tu'taqiha. Okey, tuan-tuan, saya habis panjang. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julus, ketika mana kami tengah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang satu orang lelaki, maka dia berkata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, habislah aku, dia kata, halaktu, celakalah aku. Halaktu, dia celakalah aku. Maka Rasulullah kata, faqala ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu ni celaka? Apa yang menyebabkan kamu ni binasa? Maka dia kata, qa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku bersama dengan isteri aku sedangkan aku berpuasa. Maka kata Nabi SAW, hal tajidu ruqbatan. Adakah kamu ada hamba yang kamu boleh bebaskan? Dekat sini satu faedah yang sangat besar, tuan-tuan. Islam datang, dia nak membebaskan perhambaan. Apa bukti dia? Bukti dia banyak nanti kafarah ni semuanya bebaskan hamba. Sebab tu Islam datang membebaskan perhambaan. Kalau orang bagi tahu Islam agama perhambaan, kita kata salah. Yang agama memperhamba-hamba ni mereka lah. Tu tengok sejarah kan, bagaimana mereka buat dekat orang-orang kulit hitam. Depa pukul, depa macam-macam, depa ni tak ada hak. Sampailah satu polemik besar dulu antara orang kulit black people dengan white
white people, kasta depa tu. Depa anggap black people ni bukan orang pun. Orang kita kata orang kulit hitam lah. Tapi agama Islam, terutusnya Nabi, maka di sana adanya kita panggil agama ini menggalakkan bebaskan hamba. Antaranya hadis ni. Bila satu orang tu buat salah, maka dia kena bebaskan hamba. Syarat dia bebaskan hamba. So banyak lagi lah. Banyak lagi nanti kes dalam kafarah haji, umrah dan sebagainya. So bagi orang yang bersama dengan isteri dan suami, apakah hukum dia ataupun apakah hadis yang menunjukkan hukum dia kena kafarah dia? Kafarah ke kifarah, tuan-tuan? Kafarah ke kifarah? Orang Melayu kata kita kifarah kan? Dia kafarah. Kafarah. Kifarah tu tak ada. Kifarah tak ada. Kifarah tu bukan bahasa Arab. Bahasa Melayu. Tak apalah, tak usah gaduh lah. Tapi kifarah tu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya kafarah. Kalau kita nak sebut elok kafaratul majlis, bukan kifaratul majlis. Salah. Sebut kita kita tanggung dengan kafaratul majlis. Okey, maka kafarahnya antaranya ialah kena bebaskan hamba. Maka dia kata, orang ni kata, aku tak ada hamba, macam mana nak bebaskan? Kalau macam tu kata Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, kamu mampu tak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata, aku pun tak mampu. Tak mampu. Yang ni puasa 30 hari pun tak mampu. Terni juga. Ini kan 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tuan-tuan. Puasa dah 40 hari. 1 hari tertinggal. Start daripada awal. Start daripada awal. Yang memang tak mampu. Bila tak mampu, Nabi kata, fahal tajidu it'ama sittina miskina, boleh tak kamu bagi makan 60 orang miskin? Dia kata, tak, aku orang miskin. Macam mana aku nak bagi orang miskin makan? Maka famakatan Nabi SAW, maka Nabi pun diam. Nabi tak bagi fatwa apa, Nabi diam. Kemungkinan Nabi tunggu wahyu. Kemudian fabainama nahnu ala dhalika id utiyan Nabi SAW bi araqin fihi tamar. Sedang bila kami duduk dalam keadaan tadi tu, beberapa ketika sejenak ada orang datang bawa sepinggan buah kurma, tamar. Sepinggan buah tamar. Maka Nabi SAW bagi tahu, aina sa'il? Mana orang bertanya tadi? Mana orang yang bertanya tadi? Maka qala ana, aku wahai Rasulullah. Khudh hadha fatasaddaq bi. Ambil pinggan kurma ni, hang pergi bagi makan dekat orang 60 orang miskin tadi. Ambil kurma ni bagi makan dekat orang miskin, nak tebus kafarah dia tu. Maka kata dia, faqala ar-rajul ala afqar minni ya Rasulullah, ada ke orang lebih miskin daripada aku? Rasulullah suruh pergi sedekah dekat orang miskin. Dia kata, wahai Rasulullah, akulah orang paling miskin dekat sini pun. Kemudian Rasulullah kata, fa wallahi, dia kata, ma baina la bataiha yuridu ahlu baiti afqar min ahli baiti. Dia kata, wahai Rasulullah, tak ada lah antara hujung ni kat kampung ni, senang. Dekat kampung ni, antara sepadan sampai ke sana, tak ada orang yang paling miskin melainkan aku, keluarga aku lah. Maka Nabi pun fadahikan Nabi gelak. Lihat Nabi punya rifqah, Nabi punya kelembutan. Dan Nabi pun ketawa, Nabi gelak. Nabi kata, hatta badat anyabuhu, sehinggalah nampak gusi Nabi SAW. Thumma qala it'imu ahlak. Nabi kata apa? Macam tu bagi makan kat keluarga kamu lah. Tuan-tuan, dekat sini ada satu faedah yang sangat besar. Yang pertama, kita katakan bahawasanya kat sini wajib tertib. Tahu tuan-tuan, wajib tertib, wajib ikut turutan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia bukan ala takhir, dia bukan kita boleh pilih. Sama ada kita nak bagi bebaskan hamba, ataupun bagi makan orang ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun bagi 60 orang fakir miskin. Boleh pilih satu. No. Dia kena, yang pertama ialah mesti kalau dia mampu untuk membebaskan hamba, dia kena wajib bebaskan hamba. Tapi kalau dia tak mampu, contohnya dia tidak ada hamba, barulah turun ke tempat yang kedua. Ini kita panggil wajib. Wajib. Sebahagian mazhab mengatakan takhir, dan ini pendapat yang tak kuat. Sedangkan pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan dia wajib ikut tertib.
Kalau tak mampu juga, barulah dia perlu boleh bagi fakir miskin. Tuan-tuan, ada orang mampu untuk, kalau zaman sekarang, ada tak hamba? Tak ada kan? Maka dia terus pergi kepada nombor kedua, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia kena dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Orang kaya dia tak akan terasa apa, tuan-tuan. Bagi 60 orang miskin, alamak, keluar sikit je. Maka tidak ada, kita panggil apa, saman ni lah. Saman ni tak jadi, kita panggil, kalau bahasa kita saman lah. Allah saman. Saman ni macam tak ada efektif. Sebab itulah kita katakan tertib. Seorang kena puasa dulu. Dia cuba puasa, tak mampu juga. Maka lepas tu barulah dia boleh pergi ke last sekali. Tak berjaya baru pergi last. Tapi dalam kes ni, boleh pula Nabi, orang tu kata tak mampu, boleh tu Nabi bagi keringanan. Ini kita panggil Nabi SAW. Nabi ni dia mengetahui keadaan umat dia. Orang tu kata tak mampu, Nabi memang tahu dia tak mampu. Kita kalau orang tanya kat kita, memang kita tahu, memang confirm kita tahu dia memang tak mampu. Memang dia memang orang paling miskin, tak mampu. Kes ni memang kita kenal dia, maka pun kita boleh fatwa. Tapi kalau kita pun tak kenal, ada orang datang tanya, maka kita kata tak apalah. Tak payahlah, terus pergi lalas, ambil ni bagi makan family hang lah. No, tuan-tuan. Kemiskinan tidaklah menjatuhkan denda tu. Miskin. So kalau miskin buat apa? Puasalah 2 bulan turut-turut. Puasa 2 bulan turut-turut. Okey, faedah yang kedua ialah rifqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni lemah lembut, tuan-tuan. Nabi ni orang yang bukan straight. Nabi ni bukan orang yang marah je. Walaupun ada hadis-hadis kita akan nampak Nabi marah, no. Nabi ni orang sangat hikmah, sangat sehingga dalam kes ni Nabi gelak, tuan-tuan. Dia punya taklil tu, dia punya alasan, wahai Nabi, tak ada orang paling miskin, dia naklah kurma tu. Dia nak tu kurma. Wahai Nabi, tak ada orang paling miskin dah ni, dia kata. Lalah Nabi kata, Nabi ketawa. Nabi gelak, kata ambil lah. Itu ini kadang-kadang kita ketandusan sifat rifqah ni. Orang datang kita kerja nak menghukum ya. Ini kadang-kadang kita ni, bila kita tidak selalu bercampur dengan orang, maka kita ketandusan sifat hikmah. Saya teringat satu kisah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan biasa, kita pun dah pernah bahas hadis ni. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid kan. Datang orang asli, badui asli, dia pergi kencing dekat ujung masjid. Adik jangan buat kencing dekat masjid Dia pergi kencing kat ujung masjid. Orang dah fazajarahunna, orang dah nak pukul dah ni, orang dah nak pergi tahan dia dah. Fanahahumun Nabi pun larang. Stop. Biar dia kencing dulu. Orang tu dah habis, Nabi suruh orang pergi bawa, pergi. Nabi tak suruh pun. Hang dah kencing kan? Hang basuh sendiri. Oh, kau ajak betul. No. Nabi suruh orang pula ambil, Nabi suruh ambil bidhanubin min ma'in fa ahriqi alaih. Ambil satu baldi, maka simbah dekat tempat tu. Kemudian baru nak kata panggil dia. Nabi kata simple, Nabi kata inna hadzal masjid lam yubna bi hadza. Nabi kata masjid bukan tempat nak dikencing. Macam tu Nabi kata. Masjid tempat dia bukan untuk dikencing, bukan untuk kencing. Dan sangat lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat lembut dengan cakap, tak marah. Lalah apa orang Badui ni kata, dan Nabi pun tahu orang Badui, tuan-tuan. Lainlah memang mai orang yang berpengalaman pakai kod kencing. Nabi ini memang nak menghina. Ni Badui tak tahu apa, tuan-tuan. Dia memang tak tahu adab. Jadi Nabi pun bermuamalah dengan orang yang macam tu, tak tahu adab. Nabi cakap elok-elok. Lalah apa orang Badui tu kata, wahai Allah, dia kata Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham siwana. Dia kata, wahai Allah, rahmati aku dan Muhammad. Orang lain tu jangan rahmati Allah. Tu yang anak pukul aku tadi tu. Rahmati aku dengan Muhammad je. Orang lain jangan rahmati, subhanallah. Tengok rifqah Nabi. Yang ini kadang-kadang kita ketandusan. Dai, ustaz. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kurangnya kita bercampur dengan orang. Kita ketandusan sifat rahmah, sifat kasih sayang, belas ihsan. Yang kita tahu kadang-kadang nak marah je. Kadang nak marah kan. Okey, baik tuan-tuan. Itu adalah habis dah lah macam tu. Bab as-saum fi safar ada berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Saya nak ambil sikit je lah bab saum fi safar ni, nanti tuan-tuan dia baca ya. Bab as-saumu fi safari wa ghairihi. Satu je saya nak ambil hadis. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu fi safari wa kana kathir as-siyam, qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir. Kata Aisyah, kata Hamzah bin Amr al-Aslami, dia tanya, adakah aku boleh berpuasa pada ketika aku bermusafir? Perlu tak aku puasa ketika aku musafir? Apa kata Nabi? In syi'ta fasum, kalau kamu nak puasa. Kalau kamu tak nak, maka buka puasa. Tuan-tuan, di sana ada mazhab yang mengatakan kalau bermusafir kena buka puasa. Sebab ada hadis kat sana, dia katakan Allah dah bagi hadiah, maka ambillah hadiah. Allah dah bagi keringanan, ambillah keringanan. Dan di sana juga ada hadis yang mengatakan bahawasanya laisa minal birri asyamu fi safar, tak ada kebaikan langsung dalam siyamu fi safar, berpuasa pada ketika bermusafir. Di sana juga ada hadis, orang dah buka puasa, ada sebahagian sahabat tak buka puasa, Nabi kata ulaikal asah, mereka itu pendosa. Di sana juga ada banyaklah hadis yang menunjukkan bahawasanya berpuasa di bulan Safar, berpuasa ketika musafir tidak bagus. Tapi tuan-tuan, apabila kita lihat satu hadis ni saja, kalau tuan-tuan baca semua hadis, kita akan jumpa. Kita akan jumpa ada hadis yang Nabi berpuasa, ataupun Nabi, ada sahabat-sahabat lain, sebahagian sahabat berpuasa. Ada juga yang Nabi larang berpuasa. Jadi bila kita kumpulkan semua, maka kita katakan, ni semualah pendapat mazhab majoriti mengatakan bahawasanya orang yang mampu berpuasa, dia kuat untuk berpuasa, maka baik baginya berpuasa. Ini setelah kita kumpulkan semua hadis-hadis ni, maka kita dapat satu kesimpulan, orang yang kuat ketika berpuasa, ketika bermusafir, dia kuat, maka dia afdal teruskan puasa. Orang yang lemah ketika dalam puasa, sehinggalah ada satu dalam hadis dalam ni, mungkin saya tak lalulah, tapi secara rawaknya, sampai orang tu dah, orang main kerumun, orang kipas-kipas, pensan, sampai pensan. Sebab puasa. Nabi kata pasal pada pensan, sebab dia puasa. Nabi kata tak ada kebaikan dalam puasa. Hadis-hadis ini menunjukkan orang yang lemah dalam safar, sebab musafir kebiasaannya kita letih. Kita dalam keadaan banyak berjalan, letih dan sebagainya. Maka kalau kita letih, dekat situ tak ada kebaikan dah berpuasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah dah bagi rukhsah, Allah bagi kemudahan. Tiba-tiba kita letih, tak mau buka puasa pula, seolah kita tolak pemberian hadiah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena buka puasa kalau letih sangat. Sampai terkelepek, kenapa ni tak larat dah nak bawa kereta ni, mengantuk kan. Pasal apa puasa? Bukalah puasa, kena Red Bull, kena kopi, kenalah apa yang patut. Bawa terus ni. Of course kena ganti. Of course kena ganti. Orang perempuan yang haid pun kena ganti. Ini kan pula kita yang buka puasa yang begitu. Tapi tuan-tuan, kalau sama, dia letih dengan tak letih sama, dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Nak kata letih pun tak, nak kata kuat sangat pun tak, tengah-tengah. Maka kat sini hukum dia sama. Tu yang puasa pun sama, hang buka pun sama. Sama je. Tak ada kata apa, tak ada lebih belah sini, tak ada lebih belah sini. Maka harus buka puasa. Saya biasa bawa jemaah bulan Ramadan, tuan-tuan. Allah letihnya, tuan-tuan. Bawa jemaah ni, mentawih ni, kerja dia cakap kan. Kena pula ziarah luar. Kena pula ziarah. Pergi ziarah sana, ziarah sini, ziarah situ. Memang kena bercakap lah, dalam bah bercakap, dekat atas bukit bercakap, bawah bukit bercakap, dalam gua bercakap, luar gua tak ada. Semua bercakap, lalas saya letih, balik-balik, apa yang saya buat? Buka puasa. Senyap je lah, tak payahlah buka air, saya buka puasa. Dalam bilik, tengok cari roti sikit, beli roti kat kedai, buka puasa. Sebab kita belajar, kita tahu. Kalau kita dah letih, memudaratkan diri, maka di situ makruh untuk kita sambung puasa. Lepas tu nanti kena qada lah. Itulah sekadar sedikit apa yang untuk hari ni. InsyaAllah. Ada soalan? Isu semasa tentang puasa?
Apa hukum orang perempuan ataupun kita masuk apa hukum beruh gigi? Apa hukum beruh gigi ketika puasa? Ha? Jawapannya gigi kita akan bersih. Itu hukum. Jawapan dia tak apa lah. Tak makruh. Jawapan dia boleh. Boleh, tak makruh. Apa hukum kita tersedut asap motor? Asap motor tersedut, atau asap bas, asap lori tersedut, termasuk tersedut lah kan? Apa hukum dia? Hukum dia apa? Tak ada apa. Apa hukum pula sedut asap rokok? Asap juga, sama aja. Asap rokok dengan asap. Apa hukum dia sedut asap rokok? Adik, apa hukum? Boleh, tak ada masalah. Boleh asap rokok bulan Ramadan. Boleh. Tapi malam lah. Tapi malam. Tapi kalau siang pun, kalau malam pun tak payahlah. Bulan puasa tu adalah bulan yang melatih untuk kita berhenti daripada perkara-perkara yang at least makruh lah rokok ni. Kita kata. Jadi kita boleh berhenti. Vape pula apa hukum vape? Sama lah. Dia asap, sama asap. Tapi kenapa satu batal, satu tak batal? Sebab asap rokok mengenyangkan. Orang isap rokok, dia tak payah makan pun dia isap rokok, dia tak payah makan, dia kenyang. Pasal ada benda yang mengenyangkan. Begitu juga apa hukumnya kalau orang yang suntik? Orang yang suntik. Apa hukumnya? Tak batal puasa. Melainkan suntikan tu dia masuk suntikan makanan. Protein ke apa untuk mengenyangkan. Itu batalkan puasa. Apa hukum orang letak kat mata, letak kat telinga, letak kat hidung? Apa hukum dia? Hukum dia kalau dekat hidung tuan-tuan, hidung jangan. Kalau kita letak hidung. Hidung ni sebab ada hadis. Hidung ni ada hadis. Nabi SAW kata apa? Nabi kata la balighu fi al-istinsyaq, berlebih-lebih dalam istinsyaq melainkan illa an takuna sa'iman, melainkan kamu puasa, jangan lebih-lebih. Sebab apa Nabi tak bagi lebih-lebih ketika puasa? Takut masuk dan rongga hidung ni bersambung dengan rongga ni. Jadi orang yang titik tu boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, ramai juga yang kata tak boleh, boleh membatalkan puasa. Namun di sana ada pendapat yang saya rasa ini lebih kuat. Bahawasanya kalau dia sakit, ada titik dalam hidung dia, sebagai sakit apa tu hidung, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun dia terasa sikit, sebab masuk sikit, terasa sikit. Kadang-kadang terasa kat tekak kan. Terasa sikit, maka tidak membatalkan puasa. Telinga, masuk titik telinga, lagilah tak batal puasa. Sebab ulama yang kata batal puasa kat telinga sebab dia kata akan air tu akan masuk ke dalam rongga. No. Doktor kata dekat telinga kita ni kalau air masuk banyak mana pun dia takkan masuk lepas dia ada penghalang, penutup. Tuan-tuan biasa kan ayak masuk kan? Ayak masuk dalam telinga. Tuan-tuan rasa ayak tu masuk dekat mata ke ataupun tertelan? No. Lain ayak masuk dekat hidung. Kita rasa tertelan. Ayak masuk dekat telinga, apa yang kita buat? Lagi kita masukkan ayak, kita keluarkan. Sebab ayak telinga ni dia tak ada sambungan, dia ada penutup dia. Dia takkan senang-senang masuk dalam rongga. Gitu jugalah mata. Mata walaupun mata tapi dia tak sampai ke rongga, masuk dalam. Apa hukumnya orang ada sakit dia letak kat bawah lidah? Akan ada sakit apa? Kencing manis ke? Dia letak something dekat bawah lidah dia. Sakit apa? Sakit jantung. Sakit jantung. Dia letak bawah lidah. Apa hukum dia? Hukumnya pun tak ada apa masalah. Sebab dia tak masuk dalam rongga pun. Dia tak masuk dalam rongga. Dia hanya akan meresap masuk ke dalam kita punya urat-urat dan sebagainya. Banyak lagi lah yang banyak macam-macam lah. Hukum korek telinga dan sebagainya. Tidak ada semua tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Kalau bulan puasa ambil wuduk, boleh kumur ke istinsyaq ataupun tinggal? Kena. Nabi kata balighu fi al-istinsyaq illa takuna sha'iman. Nabi kata lebih-lebih. Sebab tu kita kena sedut. Lebih tu apa? Sampai terasa ke otak kan. Tapi Nabi larang buat lebih-lebih tu waktu bulan puasa. Sama juga kumur. Sama juga kumur. Sebab tu mazhab Maliki dia mengatakan makruh siwak, menggunakan siwak yang basah. Dia kiaskan dengan kumur.
Tak boleh. Dia kias dengan kumur. Tapi ni kias yang kita panggil tak kuat lah. Yang kata yang boleh ialah boleh. Sebab hadis umum. Hadis tentang siwak umum. Nabi tak khususkan tentang puasa. So gosok gigi dibolehkan. Begitu juga kumur dan istinsyak. Istinsyak pun boleh, tapi jangan sedut. Ataupun sedut sikit. Jangan sampai masuk dalam rongga. Kalau masuk dalam rongga lebih-lebih jadi makruh. Kalau masuk terus sampai kita terasa tekak, itu boleh ni batalkan puasa. Mandi kerap Ustaz. Mandi kerap. Mandi kerap basahlah badan. Dia kaedah dia ni macam dalam sunah ni. Sunah ada hadis sunah riwayat Bukhari. Sikit-sikit sekarang. Masalah bukan larang, tapi dia tak sukalah nanti. Kita kadang-kadang biar gambar itu sesuai dalam pertanyaan jangan sikit. Tapi perangai sikit selama ni macam cerita sikit-sikit botak. Tak apa itu. Botak tempat je lah. Okey, baik. Dia menjawab lah tu. Dia mandi tak ada masalah. Untuk menyegarkan badan semua tak ada masalah. Hatta mandi nak dekat buka puasa pun semua tu tak ada masalah. Ada yang kata makruh kan, sebab apa menghilangkan letih, no, tidak ada. Boleh, dia tak makruh pun. Hatta ada yang saya dengar pakai minyak wangi pun makruh. No, tak makruh. Ni semuanya yang kita panggil berlebih-lebihan dalam mendetailkan sangat. Dia asalnya rongga tu lah. Ada yang kata sampai cium hatta kalau kita pergi, antum kalau belajar bab haji umrah, nanti ada yang pendapat yang sangat detail, sangat syadid, tercium bau minyak wangi pun lalu pun dah kena dam. Tercium, pergi-pergi tercium. Cium nasi pun yang kita rasa wanginya nasi pun kena dam. Allah kata jenuh macam tu kata. Jadi kita ada sana pendapat yang sangat rigid. Pendapat tu ada, tapi itulah kita katakan memetik perkataan Dr. Zaimi, kalau sekadar membaca, mendengar, melihat itu boleh jatuhkan hukum ataupun boleh kita buat satu result, maka tak perlu lagi lah akal untuk kita digest ataupun untuk analisis. So benda-benda ni kita lihat, kita baca, kadang kita baca memang ada dalam kitab. Cuma kita kena buat perbandingan kan, kita kena fikir. Betul ke? Kita kena fikir tak? Kita kena fikir. Cumanya yang dimakruhkan ialah berendam dan ayak. Mandi sungai. Mandi sungai berendam. Kat situ sebab dia ada possibility yang banyak untuk air masuk dalam rongga, dalam hidung, possibility untuk tertelan air atau tertelan. Walaupun benda tu ter, tapi kita mencampakkan diri dalam benda yang ter tu. Itu jadi makruh. Dia siapa macam berendam. Dia tak cakap tentang masuk tidur tak, tapi dia kata berendam dalam contoh ada cepuk, kentut dalam air tu batal. Dia kata sebab apa? Kayu tersebut gitu. Ayo. Tak tuan. Air tu tak masuk dalam kentut kita. Kita kentut. Ustaz tak berjodi ke? Tapi dia macam ni Haji. Dia sebenarnya macam ni. Kalau kita kena pandai. Dia kata tu macam kes tadi kita dah bincang yang kata masuk ubat dalam telinga membatalkan puasa. Ulama kata batal puasa sebab taklil dia punya sebab dia kata dia akan masuk ke dalam rongga. Sebab tapi bila doktor dah kata, doktor kata no, air takkan masuk dalam telinga ni, takkan masuk dalam rongga ataupun tak lepas kepada otak, takkan, dia ada penghadang. Maka dekat situ, maka dia punya sebab tu dah hilang. Macam tu juga kes yang kentut tu. Adakah air boleh masuk dalam dubur bila kita kentut dalam air? Dia punya tak. So maka kes ni lain pula. Dia berak keran. Sudah, tarik keran. Jangan masuk balik. Betul putih satu. Dia kata masuk balik. Berarti batal. Batal. Ustaz sakit kepala betul juga ni. Itulah tuan kita kata. Bila dia detailkan sangat, dia akan jadi agamanya akan jadi lawak lah. Dia kalau terlampau, bukan terlampau detail, dia akan kartun lah. Orang yang ada tu sembuh pun semua tak ada masalah. Sembuh. Itu pun semua kita walaupun dia sembuh, orang ada asma tu kan sembuh. Itu pun kes sama. Kenapa asal okok sembuh tak batal puasa, sedangkan yang ini sembuh tak batal, yang ini tak batal sebab iaitu dia tak yut'im, dia bukan tak bagi makan.
dia tak mengenyangkan. Dia jadi masalah dalam mengenyangkan. Okey, tak ada dah kan? Ada lagi? Ya. Tentang berbuka tak? Iftar. Contoh, dia banyak kerja. Dia bajet, dia sempat tinggal kedai, dia makan untuk berbuka kan. Dia jalan jam. Oh, kira dah lewat dalam 15 minit tu, sahur kan tak buka je ni. Kokak lah pada yang ada. Kokak jari juga. Tak apalah tuan-tuan. Agama kita ni agama ni bukannya kita suruh kalau tak berkena juga macam tu kan. Kalau nak buat macam mana dah tak ada makan kan? Dah kan nak buat macam mana? Maka di situ sebab yang kita kena ingat dia yang sunat adalah sunat menyegerakan. Kalau lambat-lambat dia kita tak berdosa pun. Tapi kita khilaf sunnah je. Kalau memang kita sengaja melambat-lambatkan, kita panggil tahawun. Tahawun ni dia melalai-lalaikan. Memang setiap kali nak buka puasa je memangnya lambat. Itu jadi bau dosa. Macam dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau kita tahiyat awal kita panggil sunat. Sunat kan? Tapi kalau memang sengaja dia setiap kali solat je dia tak mau tahiyat awal. Apa hukum dia? Kita kata sunat kan? Sunat tak payah buat. No, itu tak dosa. Kita panggil dia masuk dalam bab tahawun. Bermudah-mudah ni memandang lekeh tentang sunnah. Tak azan. Setiap kali nak solat kat masjid tak payah azan lah. Walaupun sunat. Tapi memandang lekeh ataupun memandang remeh, maka dekat situ dia dapat dosa memandang remeh tu. Walaupun benda tu sunat. Macam tu juga buka puasa tadi. Jadi kalau dia memang ada kes memang terlambat tu, memang lagilah tak ada apa. Kalau dia tak ada kes pun, sekali memang buka lambat pun tidak ada apa. Tapi kalau dia memang saja, memang tak apalah, tak payah buka. Tapi saya kira tak ada lah orang macam tu kan. Saja-saja nak lambat kan. Kita ni kalau boleh nak lagi awal tu. Tapi yang berlaku sekarang, saya pernah hadir sendiri. Dia bukan lambat buka, dia lambat semayang. Saya pernah kena 2 tempat kita pergi. Saya pergi ikat. Di IKBN tu, saya buat kuliah buka puasa. Iftar sekali dengan kuliah lah. Maksudnya Tazkirah. Dia lambat semayang pasal apa je? Dia buka puasa makan banyak. Waktu dia makan sampai habis makan semua nak makan. Ni ramai dah banyak perempuan laki-laki. Tengok ustaz dengan saya sekali. Jadi bila makan tu lama tu kenapa tak semayang ni? Dia makanlah kadar dulu. Dia kita semayang memang dia. Dia nak makan balik tak apa Indonesia kan. Itu yang selalu kita buat kan. Tapi sebenarnya Dr. Mazhar ada tulis bab ni panjang kan. Yang betulnya yang Teh Haji kata tu, kita makan tu. Nak makan jangan selalunya kita buat kan, makan kurma dulu kan. Lepas tu baru kita solat. Solat tu solat tu tak makruh tuan-tuan. Kata Nabi la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada solat, maknanya solat tu makruh bila makanan dah dihidangkan. Jadi kita kena habiskan makanan yang dihidang dulu, tapi habis pun jangan habis agak-agak lah sampai. Tapi yang sunnahnya memang selama ni kita yang kita amalkan, yang makan kurma dulu baru tu sebenarnya tak sunnah lah. Kita makan bagi habis ala kadar, makan nasi semua, kemudian baru solat, lambatkan sedikit. Bagus. Tak ada masalah tu. Biar kita lambat sikit. Dr. Mazhar ada tulis panjang bab tu. Kalau saya tak ingat tak ingat. Tapi kalau sampai lagi 15 minit nak habis waktu maghrib baru nak solat dengan Pak Imam tu bila, itu memang mengampur lah kan. Mengampur sangat. Tapi tuan-tuan Syiah, yes, kita bagi dia sambung puasa sampai tengah malam. Baru dia buka puasa. Ada Syiah. Puasa dia macam tu. Macam Yahudi juga lah. Syiah. Dan Nabi larang kita sambung puasa sampai tengah malam. Nabi larang sampai ke tengah malam. Cuma Nabi je boleh. Tak ada dah kan? Tak ada soalan dah kan? Tak ada soalan alhamdulillah. Makan petai? Dia bau. Makan petai ni bukan dekat puasa je makruh. Bukan Ramadan. Bukan. Dia makruh dia apabila kita mengganggu orang lain. Dia sama ada mengganggu dalam solat atau mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain lah, istilah dia. Al-idha, mengganggu orang lain. Sebab agama ni melarang kita untuk
menyakiti orang lain hatta dalam bab bau. Tak, bukan kita saja buat yang kita makan. Kita makan sedawa ni mas merah kan. Macam ada angin gas. Kalau yang jadi bagus tu. Dia keluar bau satu bau dia dah. Sendawa kita boleh tahan Sendawa tak payah lepas kan? Boleh. Ada orang dia jadi perangai dia. Dia sendawa dia ya Allah kata kan. Kita benda ni kena didik kecil lah anak-anak. Saya pernah duduk kat Turki dengan family Turki. Ada anak dia umur dia dalam waktu tu family angkat lah, kami ada UAE hantar. Anak dia lepas makan kan. Mak dia tampung mulut dia. Sebab benda tu aib sangat lah benda kat Turki. Arab pun sama, aib sangat lah. Aib sangat Arab. Ada dekat sebagai tempat kentut tak apa. Tapi kalau sendawa tu aib besar. Kat mana kentut? Orang Arab kentut tak apa tuan-tuan. Orang Arab kentut dia dulu sekarang ni ada tuan-tuan tak dia itu uruf. Itu uruf. Dia kalau uruf kita kat Malaysia sebab benda tu dah masuk dalam mubah. Nabi larang. Pada zaman Nabi ada orang kentut. Ada hadis tuan-tuan. Hadis pasal kentut. Orang pakai duk pelekek-pelekek, orang pakai macam tu lah. Nabi kata orang ketawa-ketawa kan. Duk buat main-main lah. Duk terul-terul. Nabi kata, apa yang kamu, pasal apa kamu ketawakan orang yang kentut? Buat bodoh aje. Nabi suruh buat diam je. Orang kentut biar dia. Tapi orang Malaysia tak budi. Orang buat dekat kita. Busuknya apa kita tahu. Kita kena marah kentut. Kentut tu bukan dia nak minta 5 hari. Tapi gamaknya memang dah busuk betul kan. Jadi dia suruh tu baguslah. Macam juga hadis tu Nabi larang makan bawang. Umar kata jangan makan bawang kalau nak pergi masjid sehinggalah ila an yumit at-tabakh, melainkan kita masak bawang. Bila kita masak bawang dia tak ada bau dah. Kita orang Melayu tak ada masalah. Kita masak bawang. Yang masalah orang belah-belah Bangladesh, orang belah-belah Afrika, dia pun makan mentah. Bila makan mentah, bawang tu tak busuk tuan-tuan. Peluh yang akan keluar, hormon peluh tu yang bau bawang. Macam orang pentangan kan bau tu. Memang menyakiti orang semayang. Bukan setakat orang, malaikat tata'adza. Malaikat pun akan terseksa. Tapi membawang tak ada bau. Apa saya tadi durian bersama. Tapi ini uruf lah. Kalau durian kita makan orang okey, maka tak ada masalah. Durian, lagi apa-apa lagi. Kalau petai, orang tak ada masalah. Orang kata orang bobo. Merokok lain lah. Merokok tu memang dah ni dah. Dia merokok tu sendiri hukum dia bukan mubah dah. Ini kita cerita pasal mubah. Allahu a'lam tuan-tuan, apa yang baik tak ada dah kan. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang tak baik atas kelemahan diri saya sendiri kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah.